Okey, tadi kita dah tengok kepada reka bentuk grafik iaitu bawah seni grafik kan. Di bawah seni grafik, kamu dah tahu pengenalan dia dan cikgu pun dah pergi kepada reka bentuk grafik. Yang pertama seni grafik. Okey, yang kedua risalah. Kamu dah dapat ya risalah. Okey, sekarang cikgu akan pergi kepada pembukusan. Okey, kita tengok fokus kepada pembukusan ya. Okey, apa itu maksud pembukusan itu sendiri? Okey, pembukusan ini memberi maksud adalah bekas untuk melindungi dan memelihara kualiti sesuatu barangan semasa dihantar, disimpan atau dipamerkan. Okey, itu pengenalan bagi pembukusan. And then yang kedua, konsep pembukusan telah wujud sejak manusia mula berniaga lagi. Kebanyakan pembukusan tradisi terdiri daripada bahan-bahan alam sekitar seperti daun kelapa, daun palas dan daun pisang. Okey, fungsi dia. Apa fungsi pembukusan ni? Okey, fungsi pembukusan adalah untuk melindungi barang dari segi fizikal dia. Menjamin kualiti barang, memudahkan kerja penghantaran, penyimpanan dan pameran barangan tersebut. Dan yang keempat, menyampaikan maklumat barangan kepada barangan. Okey, yang kelima adalah mengiklankan maklumat dan mempromosikan barangan. Itu adalah fungsi pembukusan. Okey. Next, ciri-ciri pembukusan ya. Ciri-ciri yang perlu ada dalam pembukusan. Okey. Yang pertama sekali adalah keterangan ramuan. Okey, maaf, terlalu cepat. Okey, keterangan ramuan. Okey, ni keterangan dia ramuan, sekuan, air dan gula. Jenama dia. Okey, ni jenama dia fraksis. Okey, gambar aslinya. Okey, ni gambar aslinya. Berat, bersih kandungan tu. Okey, tengok berat dan bersih dia. Berat bersih 425 gram. Tarikh luput makanan. Kena ada tarikh luput bila. Dan logo, nama dan alamat atau pembuat hasil dia. Okey, kat sini. Siapa-siapa orangnya. Okey, ni logonya. Okey, dan harga barangan tersebut. Wajib ada harga barangan tersebut. Kat sini lah tempat nak scan ni barangannya. Okey, tadi kita dah tahu pengenalan, kita dah tahu fungsi, kita dah tahu ciri dia yang perlu ada dalam pembukusan. Okey, next. Pembukusan. Okey, pembukusan untuk hasil yang bukan makanan biasanya. Okey, ni untuk yang bukan makanan ya. Okey, tadi yang makanan. Okey, yang bukan makanan wajib pertama senarai bahan. Okey, ni senarai bahan. Amonik, kolomotia, tuna, di belakang ni lah. Okey, lepas tu B, keterangan tentang cara penggunaan dan pemeliharaannya. Okey, ni cara penggunaan dekat sini. Okey, ni cara penggunaan dekat sini. And then, ni dia punya fungsi dia. Fungsi penggunaannya. Ni cara penggunaannya. Okey, cikgu coteng ya. And then tarikh perbuatan. Okey, di sini tarikh perbuatan dan tarikh luputnya. Jenamanya. Jenama dan ilustrasi jika perlu. Ilustrasinya tadi yang apa ni, gambar. And then gambar teks dia tu. Itu adalah ilustrasi. And amaran jika bahan tu mengandungi bahan yang beracun. Okey, ni notama untuk kegunaan luas sahaja. Ni jenama dan ilustrasi ni foto. Okey. And then logo syarikat tersebut dan alamat syarikat. Okey. Ni logonya. Ini alamat syarikatnya. Okey, ini adalah pembungkus untuk hasil bukan makanan. Okey, jadi ada ada ketujuh semua benda yang penting. Okey, and then pembungkus. Okey, pembungkusan ni bagi pembungkus barangan elektrik, tanda yang penting seperti maklumat elektrik dan kuasa wad perlu ditunjukkan. Okey, yang keempat, pembungkus alat permainan kanak-kanak mesti mempunyai maklumat hak, umur, ilustrasi, cara pemasangan dan cara permainan. Okey, yang kelima, segala pembungkusan bagi barangan kaca perlu ada simbol tertentu dan menunjukkan arah susunan dan memegang dengan berhati-hati. Okey, yang
Keenam, pelbagai jenis alat dan bahan estetik boleh digunakan untuk pembungkusan bergantung kepada jenis kandungannya. Okey, next. Pembungkusan. Ada jenis-jenis pembungkusan. Okey, pembungkusan yang barangan lembut dan serbuk. Biasanya akan guna pembungkusan kertas, pembungkusan plastik, pembungkusan menggunakan beg kertas dan beg plastik. Manakala kalau pembungkusan bagi barangan keras akan guna kotak cardboard tebal, kotak logam, kotak plastik dan kotak nipis. Okey, yang ketiga, pembungkus bagi barangan cecair. Okey, ada botol, kertas timah, plastik keras, bekas tin contohnya untuk minyak, tin aluminium contohnya untuk minuman tin. Okey, jadi ada 3 pembungkus untuk yang lembut, pembungkusan untuk barangan keras dan pembungkusan untuk barangan cair. Okey, and then pembungkusan juga ada sambungannya lagi ya. Pembungkusan bagi barangan dalam bentuk queen atau pelekat. Okey, boleh letak dalam botol kaca atau plastik, kertas timah, pembungkusan plastik, bekas tin. Okey, bekas botol kaca kadang-kadang dibungkus bersama dengan kotak kertas tebal atau kotak cardboard sebagai perlindungan tambahan. Jadi semuanya ada 4 pembungkus, jenis-jenis pembungkus ya. Okey, ni adalah jenis-jenis pembungkus. Boleh tengok ada macam-macam bentuk. Okey, segi 4, tak lepel, tak ni, bulat, tak bulat, silinder, tak silinder. Semua ada. Ni adalah dia punya contoh-contoh kotak cardboard dia. Okey, ni pula contoh-contoh pembungkusan. Okey, bekas polyester, bekas plastik lembut, okey, plastik keras, beg plastik. Contoh-contoh jenis botol kaca, botol plastik, cecair dan juga reka bentuk penutup bekas yang beraneka jenis. Okey, ni pembungkusan, papan pamer pembungkusan. Okey, jika pembungkusan barangan memerlukan papan pamer, zat pameran perlu disediakan. Zat pameran ada dalam berbagai bentuk yang sangat menarik. Ni. Kat sini cara zat pameran untuk pembungkusan keras seperti botol kaca dan plastik keras. Okey, ini contoh-contoh zat pameran lah. Okey, ni papan pamer pembungkusan. Okey. Cuba tengok ya. Contoh zat pameran untuk pembungkus lembut bagi beg plastik dan kertas-kertas timah. Okey, ni. Dia punya zat pameran. Okey, lawa kan, macam-macam kan. Okey. And then, okey, next kita pergi kepada logo. Kita dah habis ni grafik. Kita dah masuk risalah. Kita dah masuk pembungkusan. Next, yang keempat kita masuk logo. Okey, logo itu sendiri. Logo, perkataan logo adalah berasal daripada logogram. Okey, logo ini adalah satu gubahan ringkas tetapi mempunyai makna tertentu. Okey, itu logo. And then, idea logo berdasarkan benda di alam sekitar seperti flora, fauna, manusia, benda buatan manusia, huruf, angka, rupa, bentuk geometri dan sebagainya. Okay, logo ini sebenarnya berfungsi sebagai apa? Sebagai suatu tanda atau simbol pengenalan bagi sesuatu pertubuhan, syarikat, kelat, persatuan, barangan komersial, perkhidmatan, kempen, pameran dan sebagainya. Okey. Logo ni biasanya dijumpai pada dinding-dinding bangunan, kenderaan, bungkusan, iklan, bahan bercetak seperti sapu surat, kepala surat, resip dan lain-lain lagi bagi sesuatu badan dan pertubuhan. Okey, jelas ya berkaitan dengan logo? Logo ni mempunyai makna yang tertentu ya. Okey, boleh cikgu harap kamu jelaslah apa itu logo. Okey, next. Kita pergi kepada contoh-contoh logo. Logo ada punca dia, ada punca flora, fauna, lagi punca manusia, contoh lagi punca benda buatan manusia, punca huruf, punca angka, punca bentuk rupa geometri. Okey, itu adalah boleh tengok contoh-contohnya. Contoh logo berdasarkan berbagai jenis punca. Okey, logo. Jenis-jenis logo ada logo huruf. Dikenali sebagai logo type ataupun alfagram dalam bahasa Inggeris. Berbentuk huruf sama ada menggunakan satu huruf sahaja atau beberapa huruf dalam satu perkataan atau lebih daripada satu huruf yang digabung jalin. Okey, huruf yang dipilih biasanya merupakan singkatan inisial yang diwakili oleh suatu pertubuhan. Okey, logo berunsur angka juga.
di bawah golongan jenis logo huruf. Okey. Kalau dia berbentuk angka pun dia juga di bawah logo huruf. Okey, boleh tengok. Contoh-contoh logo A, yes, 3 tu kan. Okay, ini ada contoh-contoh logo huruf. Manakala logo yang jenis representasi, okey, dikenali sebagai pictogram dalam bahasa Inggeris. Berdasarkan rupa-rupa objek yang berada di alam sekeliling, okey. Dia fokus kepada alam sekeliling. Kalau dekat tadi huruf lah kan. Okey, bentuk asal dia gambar objek dipermudahkan melalui olahan, garisan, rupa dan warna yang berkesan. Okey, rupa corak logo yang mudah dan ringkas dapat menyampaikan mesej yang jelas tanpa sebarang penerangan. Kita tahu, kita tengok logo ni pun kita dah tahu ni kereta api. Okey, ni tahu ni ada buku. Ini tahu kita punya logo ni dah membawa masuk ya. Okey, logo jenis-jenis simbol. Okey, yang ketiga adalah untuk simbol. Okey, simbol menggunakan rupa mudah sesuatu objek untuk mewakili perkara-perkara yang ada kaitan. Kita tengok rupa-rupa geometri atau huruf yang mudah lazimnya dipilih untuk mewakili organisasi yang kompleks. Menyampaikan mesej yang jelas tanpa mengira bahasa dan bangsa. Tanda yang dikenali di peringkat antarabangsa. Okey, ini adalah simbol. Simbol adalah rupa mudah suatu objek untuk mewakili perkara-perkara yang ada kaitan. Okey, dalam logo simbol ni ada rupa geometri atau huruf yang mudah ya. Kita tengok contoh dia. P, okey, ni adalah contoh-contoh logo simbol. Simbol huruf P, simbol kecemasan, simbol rokok, simbol lalu lintas. Okay. And then, gaya-gaya persembahan logo. Okay, logo boleh dicipta dalam pelbagai gaya. Setiap kaedah mempunyai kesan dan nilai yang tertentu mengikut keperluan. Okay, tengok komunikasi dua huruf. And then, berbilan huruf. Cara ulangan. Cara ulangan dia buat. And then, berbentuk 3D. Ni persembahan gaya logo. Ada yang jenis berongga. Tengok dia ada rongga kan. Ni jenis berongga. Ada yang jenis berimbangan simetri. Okey, kalau kita potong dua-dua dapat. Ada yang jenis berimbangan simetri sama. Okey, rupa bulat dengan olahan yang negatif. Okey. And then ini adalah cara gaya persembahan logo. Kita tengok logo ada ciri-ciri dia ya. Ciri-ciri perubahan logo yang bermutu. Ada corak logo asli, unik dan bermakna. Bentuk logo yang mudah difahami. Mempunyai mesej yang senang diingat. Pilihan warna yang sesuai. Ciptaan logo yang mempunyai tajuk dan tema. Dan yang keenam, jika huruf digunakan, huruf asalnya dapat dikesan. Okey. Itu adalah dari segi logo. And next, simbol. Okey, simbol tu apa? Okey, simbol. Simbol, pengenalan simbol. Okey, pengenalan rekaan grafik yang telah diringkaskan dan dimudahkan dari imej-imej asal benda. Benda alam lah. Buatan manusia, figura manusia dan sebagainya. Itu simbol. Dia ringkas dan mudahkan dari imej asal iaitu benda alam, buatan manusia, figura manusia dan sebagainya. Fungsi utama simbol adalah untuk memberi maklumat atau penerangan tanpa menggunakan perkataan atau bahasa. Okey, simbol je lah. Contohnya di tempat-tempat awan. Beraneka jenis. Simbol yang menerangkan dan memberi maklumat dalam satu keadaan. Simbol-simbol yang berkesan dapat menyampaikan mesej dalam tempoh yang singkat. Okey, contoh simbol yang jenis-jenis simbol. Kita tahu ni tempat mana. Ni anak panah kan. Ini tempat main bola tenis ke ni. Ni bola tampar. Ni berenang. Jadi kat sini ni tempat ni punya macam polis punya lah kan. Ni tinju. Kita tengok je, kita dapat tahu terus masuk apa yang dia nak sampaikan secara singkat. So tak ada tulisan, tak ada bahasa langsung. Okey, beza pula dengan logo tadi kan. Logo ada dia punya teks-teks dia. Okay, simbol yang berkaitan dengan sukan. Kita tahu ni adalah berkaitan dengan sukan. Okey, jenis-jenis simbol. Okey, tengok ya. Simbol pelancongan. Ini adalah simbol-simbol pelancongan. Dan ini pula simbol berkaitan dengan kilan. Dan ini adalah simbol yang berkaitan dengan hospital. Ini simbol seni bina. Simbol dalam bidang kejuruteraan. Okey, ini adalah simbol dalam bidang kejuruteraan. Dan ini adalah simbol dalam bidang
Zodiac. Okey, ni ciri-ciri simbol mudah, jelas, tepat, dapat mengekalkan objek tersebut, persembahan kemas dan sempurna. Okey, itu adalah simbol. Jadi setakat ni hari ni kita belajar sampai simbol sahaja.